Untuk start kita punya kelas JavaScript, okay, kita akan buat satu website yang baru. Saya letakkan website underscore number 3. Okay, kemudian okay, saya letak bawah dulu. Kemudian saya create satu file lagi macam biasa. Saya buat saya punya file index.html, index.html. Yes, so saya zoom. So dah ada Notepad++ kan. So boleh right click, tekan properties, tekan change. Okay, lepas tu scroll, carilah kita punya Notepad++. Kalau tak ada dalam list, boleh tekan dekat look for another apps tu, and then cari dalam program file, scroll Notepad++, pilih Notepad++. Okay, ini kalau tak ada lah. Kalau dah ada macam saya, senang lah. Okay, kemudian boleh double click je. So kena ingat every time kita buat website HTML, jangan lupa kita kena buat dia punya doctype dulu. So doctype HTML. Keyboard ni dia tidak memberi tidak membantu, dia agak okay. So body. Okay, so saya letakkan title dulu. Title JavaScript ataupun JS demo basic. Okay, kemudian saya letak sebelah kiri macam biasa, dan saya buka website saya sebelah kanan. Sebelah kanan code, sebelah kiri baru dia punya website. So saya just drag and drop saya punya website nombor 3 HTML. Okay, so saya dah ada website saya sendiri. So kalau saya tulis sini something, so dia akan keluar dekat sini. Okay, saya zoom sikit. Okay, so apakah yang JavaScript boleh buat? Okay, so JavaScript ni dia satu language. Dia sebenarnya macam programming language lah. Kalau modern ni memang dah jadi programming language. Dia dah boleh jadi back end punya programming. Kalau dulu JavaScript ni cuma untuk front end, untuk apa yang orang tengok je. Tapi sekarang diorang dah boleh buat untuk back end. Benda yang orang tak tengok pun dia boleh buat. Okay, so JavaScript, untuk mulakan kod JavaScript, kita boleh buat dalam head pun boleh. Tetapi selalunya kalau ikutkan kebanyakan programmer yang berpengalaman, diorang suka letak kat bawah sekali script, then baru script tip. So script, so bila kita buka script, tutup script, maka antaranya itu adalah kod JavaScript. Okay, so kod JavaScript ni contoh, dia sebenarnya kod logik untuk UI. Let's say nak buat calculation 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, macam tu lah, semua matematik ke apa ke. Dan dia juga boleh detect kalau kita klik, dia ada event, kita panggil sebagai event. Contoh kalau kita klik kata ni nak prompt something, macam tu. Ataupun kita klik benda nak hilangkan ke, nak tunjukkan ke, buat animation, boleh buat pakai JavaScript. Tapi mostly animation pakai CSS lah. Tapi nak control animation tu pakai JavaScript. Okay, sebab satu contoh, let's say saya ada satu H1. Okay, H1, saya namakan welcome to my website. Selamat datang lah. Selamat datang ke laman sesawang saya. Kan, nampak kemelayuan tu. Okay, ingat, every time kita nak pakai script, wajib pakai ID ataupun kelas. Sebenarnya boleh panggil terus, tapi dia akan jadi masalah, akan jadi typo. Nanti saya akan terangkan. Bagusnya pakai ID. Let's say ID saya tak title. So kita tahu bahawa words selamat datang tu adalah title, ID nya title. So macam mana kita nak panggil dekat dalam kita punya JavaScript? Kita boleh panggil pakai document.get element by ID. Yang ni jangan typo. Typo ni memang tak dapat terus. Tu dia. So document.get element by ID maksudnya kita nak dapatkan kita punya title tu duduk dalam JavaScript. Okay, so yang ni antara bentuk kod dia lah yang kita akan selalu nampak. Okay, tapi ni bukan basic. Okay, basic dia lain. Okay, ini saya tunjuk contoh dia. JavaScript selalunya orang letak dekat bawah, dan bentuk kod dia lebih kurang macam ni lah. Dia ada dot, dia ada semicolon untuk tutup line, dia ada kurungan. Sebab bukan semua programming language pakai dot, bukan semua programming language pakai semicolon. Tu kena ingat. Pakai kurungan pun rasa tak semua. Ada programming language
yang dia pakai dash. Macam PHP dia pakai dash, anak panah ni lah, anak panah ke kanan ni kan. JavaScript pakai dot. Kalau dalam Python tak ada apa, tak ada semicolon pula. Tapi bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okay. Inilah bentuk JavaScript. Okay. Dia punya nama function pun camel case, every word dia huruf besar. Nampak kan? So bentuk dia macam ni lah. Okay. Okay, so kita akan tengok basic dia macam mana. Okay, selalunya dalam semua programming language, benda paling penting adalah variable. Okay, so let's say variable ni apa? Variable ni macam kalau matematik kan belajar X campur Y, Y campur X lah, Y tendang X tendang Y, Y jatuh dan sebagainya kan. Okay, so variable ni benda tu lah, kita panggil sebagai pemboleh ubah. Let's say saya ada variable X, saya letak value dia 2. Kemudian saya ada Y, value nya 3. Kemudian saya boleh tambahkan dia 2. So saya buat value Z sama dengan X campur Y. So jawapannya ada apa? 5. So macam mana nak tengok Z? Saya boleh alert Z. Alert ni pop up macam ni. Ni pop up ni namanya alert. Okay, so tekan OK. So value nya 5. Ini adalah value Z. Kalau tak nak pakai alert, kita boleh show up dekat dalam kita punya konsol. Sebelah ni tekan F12 ataupun right click, inspect element, tekan inspect ni. Okay, kemudian tekan console. Okay, so this one kita boleh tukar kepada console.log untuk keluarkan value. So bila saya refresh, dia akan keluar value 5. Okay. Okay, kalau tengok browser ada error macam ni, dia kata encoding ni, ini simple je, just dekat bawah title ke sebelum title, tapi yang penting dalam head lah. Kata meta char set UTF-8. Ini adalah character set lah. UTF-8 ni kira default untuk language SCII. Tapi nanti mungkin satu hari nanti akan faham lah benda ni. Tapi penting nak settlekan, letak je lah UTF-8 tu. Okay, so sekarang kita nampak value 5 kat sini. Okay, sebab apa? Kita console log ataupun kita nak tunjukkan value of Z. So X campur Y, X adalah 2, Y adalah 3. So yang ni adalah variable. Maksud variable dia pemboleh ubah, maksudnya dia adalah holder of value holder. Dia adalah satu pemegang nilai. X ni pemegang nilai 2. Dalam masa yang sama dia pemboleh ubah. Maksudnya kita boleh ubah value dia. Saya boleh ubah X sama dengan 3. So maka Z akan jadi 6. Walaupun yang pertama sekali kita decide X adalah 2, tapi kemudian kita decide semula. Kita panggil redefine. Okay, kita redefine balik X tu sebagai jadi, ataupun redeclare lah, X sebagai 3, maka dia akan jadi X tu adalah value 3. Okay, selalunya variable kena mula dengan perkataan var. Ini adalah the best. Ini juga adalah standard dia lah. Standard, ikut standard programming mesti ada perkataan var. Dan inilah yang paling best way dalam kita buat coding. Okay, tetapi untuk first time dia, first time X, kalau X tu kita dah ada perkataan var, maka X kedua tak perlu perkataan var. Macam Z, disebabkan pertama kali Z nak di-declare, maka Z perlu perkataan var. Var ni maksudnya variable lah, var tu variable. So variable X sama dengan 2, variable Y sama dengan 3, kemudian X sama dengan 3. X tak perlu, X yang kedua ni tak perlu var sebab dekat atas dah declare. Okay, kemudian kita ada constants. Apa itu constant? Kita boleh letak let. So constant ni adalah value yang tidak boleh diubah, tapi campur, tambah, tolak, bahagi semua samalah. Okay, dan let ni let's say saya nak tukar value let, dia akan error. Y sama dengan 10 contoh. Saya refresh. Oh, boleh juga. Sepatutnya dia tak boleh sebab ada constants. Let ni adalah value of constants. Okay. Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok video akan datang kenapa benda tu boleh. Saya akan study sikit apakah beza var dengan let. Cuma yang saya tahu adalah let ni adalah sebagai satu constant, sepatutnya value ni tidak boleh diubah. Okay. So kemudian kita ada array. Okay, let's say saya nak buat, okay, yang ni saya letak dulu ke atas. Okay, yang ni adalah mathematical punya contoh. Bawah kita akan buat sedikit logic punya contoh. Contoh saya ada variable A sama dengan satu list of data. Kita panggil sebagai array. List of data panggil array. Contoh dalam A ada B, ada C. Okay, inilah bentuk array. So bentuk array ni dia ada bermula dengan bracket 4 segi. Okay, square bracket tu.
Kemudian kalau kita console.log A, okay, yang ni console.log Z saya padam. Oops, saya hidden kan. Nak hidden kan boleh pakai double slash untuk hiddenkan code. So dia tak run lah code tu. Okay, so sekarang kita tengok console.log A dia keluarkan balik value A. Okay, so A ni dia adalah satu array. So maksudnya saya boleh tambah value dia, saya boleh padam value. So macam mana dapat tambah? Saya boleh a.push untuk tambah. So let's say saya tambah D, maka kalau saya refresh adalah ABCD, walaupun the original of A tak ada D. So macam mana saya nak padam pula? Saya boleh pakai a.splice, let's say 0,1. So kalau saya refresh, A tu akan hilang. Kosong tu maksudnya daripada mana hingga ke mana, jumlahnya lah. Maksudnya kalau kata bermula daripada kosong, saya letak nombor 2 sampai B, so dia akan B akan hilang. Boleh faham ini adalah kegunaan splice untuk padam value dalam array. Okay, ini splice, saya letak satu balik, so kita buang A sahaja. Kemudian dalam A kita boleh kira panjang pendek dia, maksudnya kira numbers of data dalam dia. So a.length, L-E-N-G-T-H, length. So maka kita tahu ada 3. Kenapa ada 3? Sebab A dah padam tadi. So kita console.log dulu lah, console.log A. Okay, satu kita tunjuk A, senarai dalam A ada apa, dan numbers of A punya value. Okay, so ni adalah untuk array basicnya. Okay, kemudian kita ada kita boleh buat logik dia. So logik dia, contoh kalau kata nak keluarkan satu value of A, so boleh pakai a.for each. Okay, so for each ni dia akan loop. Okay, dia kira kategori loop lah. Loop ni maksudnya bila kita ada list of data, kita nak keluarkan satu, kita nak keluarkan. Selalu kita buat listing, kita nak buat macam ada drop down kan, ada options kan. Kita pun boleh pakai loop yang macam ni lah, cara for each ni. Okay, so kita boleh keluarkan function. Okay, ni memang agak memeningkan sikit, tapi just follow je. Dalam for each ada function Okay, saya ulang balik. So dalam for each, kena ingat E huruf besar, for each dalam satu ada function, buka kurungan curly. Okay, kurungan yang pertama ni adalah untuk for each. Okay, yang terakhir ni, kemudian dalam ni ada kurungan untuk function ni pula, dan kita ada curly. Maksudnya dia duduk kat dalam lah tu. Sejarakkan sikit bagi nampak. Nampak. So yang ni adalah satu entity ini satu entity, dan yang for each ni lah, dia ada kurungan dia sendiri. Begitu. Okay, yang ni saya enter. Dan dalam ni saya boleh buat, let's say dalam ni saya letak value lah. Tak nak lah, kita letak data. Okay, so saya boleh console.log data. Maka dekat sini saya boleh kita boleh keluarkan refresh, so dia akan keluar A, B, C, D, satu-satu data, satu-satu. Sebab apa? Kita dah loop dia tadi. Daripada A ni kan list of data, dan kita loop, dia akan keluar satu-satu. So sekarang ni barulah kita boleh mixkan data. So macam mana kita nak mixkan antara dua string, ataupun tak kisahlah apa-apa data yang kita nak keluarkan, dan kita nak mixkan dia. Contoh, let's say saya kata hello, kemudian saya letak plus, simbol tambah. So sini akan jadi hello B, hello C, hello D. Ini antara cara untuk keluarkan dia. Kalau kata kita nak buat dalam satu variable memang boleh. Variable, let's say variable C sama dengan, kita ambil balik hello plus data ni, cut, letak kat sini, tutup line, and then kita console.log C. Kemudian saya boleh refresh. Apa benda yang sama juga. Okay, kena ingat variable C dalam function ni adalah local variable bagi function ni sendiri. Maksudnya dia tidak bercampur dengan luar. Yang ni saya boleh letak X pun boleh. So dia tidak bercampur, dia tak kacau lah. Okay, so saya boleh refresh, dia still jadi benda yang sama, dan dia tak kacau. Sebab X ni kita redeclare balik dekat sini. Okay, tapi kalau yang ni tak ada, contoh kalau var ni tak ada, maksudnya kita nak override X yang kat atas. Dia still keluar benda yang sama, tapi value of X bukan nombor dah. Dia akan jadi value of X. Kita console.log X. Dia akan jadi hello D, sebab the last value of
loop ni adalah D, maka dia assignkan value hello D kepada dalam X, maka console log X akan jadi hello D. Ini memang agak pening sikit, tapi bila dah lama buat coding kita akan faham. Okay, so that's why dia ada yang ni kita panggil global lah. Bila kita tak letak variable dalam function, maka function yang jadi global. Maksud global, saya boleh access X tu dalam saya punya browser X. Nampak? Saya masih boleh nampak. Kalau saya tulis A, boleh nampak. Saya tulis Y, masih boleh tengok kat sini. Sebab semua variable ni duduk dekat luar terus, direct dengan script, direct terus. So dia akan jadi global variable. Tapi kalau duduk dalam function, let's say saya letak sini variable C, this one pun saya letak C, maka saya refresh, maka X tu masih 3, dan saya tak boleh access C. Dia tak ada C, nampak? Tak ada C. Saya pun tak boleh enter. C nampak? Uncaught reference error, C is not defined. Sebab C ni duduk dalam function, dia tak global. So bila tak global, tak boleh access dalam kita punya konsol. Okay, ini adalah basic untuk JavaScript. Ada beberapa lagi basic yang saya nak tunjuk. Contoh macam if statement. Contoh let's say kita kata if A is A.length. Kalau kata numbers of data dalam A tu more than 3, maka kita akan console.log A more than A lebih 3, else console.log A adalah 3 atau kurang. Begitu. Atau kurang. Okay, so bila saya refresh, sedangkan kata A adalah 3 atau kurang, sebab numbers of A, sebab tadi kita dah splice satu kan. So bila kita dah splice, so patutnya ada 4 A, B, C, D. Patutnya ada 4. Bila dah splice satu, tinggal 3. B, C, D je tinggal. B, C, D. So 3. So kalau saya saya komentkan slice ni, saya double slash, and then bila saya refresh, maka dia kata A lebih 3. Sebab A ada 4. 1, 2, 3, 4. Array of A ada 4. So ini adalah if. Ada beberapa lagi basic yang saya cuba fikirkan nak buat. Contoh macam for loop lagi. Okay, tadi kita tengok for each, kemudian kita tengok for loop. Okay, kenapa kita bezakan for each dengan for loop? Okay, kita tengok dulu kenapa let's say saya kata A, for loop bermula dengan for dulu, kemudian variable I sama dengan kosong, I is less than A.length I++. Okay, apakah maksud statement ni? Sebenarnya dalam for ni dia akan loop anything yang ada dalam lah. Kalau kata tak ada statement ni, contoh statement tak ada, dia cuma ada 2 je macam tu. Statement pertama tak ada, statement kedua tak ada, statement ketiga pun tak ada, maka dia akan jadi infinity loop. Komputer boleh hang. Okay, infinite loop. Okay, tapi bila ada statement, dia akan ikut statement. Loop dia punya ulangan tu dia akan ikut statement. Sedangkan kata I adalah kosong dan jumlah I kurang daripada A.length, maksudnya kiraan A. Kalau A ada 4, maka sini akan jadi 3. Dia akan kurang daripada A. So yang this one I++, maksudnya nombor value of I tu akan meningkat. Dalam masa yang sama, value I tu bermula daripada kosong, meningkat, kurang daripada value of A, numbers of A. Faham tak Rasa boleh faham kot. So kalau saya console.log I, okay, yang ni saya hiddenkan dulu. Saya double slash, sebab takut keliru kan. Double slash. Okay, bila saya refresh saya punya website, so ada 0, 1, 2, 3. Ikut statement kita lah. Sebab dalam kita punya statement, I ni adalah kosong, bermula dengan kosong. Kemudian I ni dia punya jumlah number dia kurang daripada 4, iaitu 3 lah. Dan I tu plus, maksudnya I tu meningkat 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. So that's why lah dia akan jadi begini, sampai nombor 3. Okay, kemudian kita boleh buat console.log. Okay, kita boleh panggil balik value. Nak tunjuk balik value dalam A tu, kita boleh panggil macam ni. Console.log A, buka bracket square tu, masukkan I, nombor I. So bila kita keluar akan dapat A, B, C, D balik. Nampak step dia.
Okey. Sekarang kenapa orang memilih menggunakan for yang agak susah sikit punya statement berbanding pada for each. For each senang kan. Kita tulis for each, boleh function, terus boleh pakai tu data ni, tak perlu nak kira-kira. Yang ni ada kira-kira. Okey. Kalau nak tahu yang mana yang dalam function data ni, dia adalah separated value. Kita boleh panggil macam virtual value lah daripada value asal. Maksudnya data ni dah bukan A. Dia ada separated value. Maksudnya anything yang kita buat kat data. Contoh saya tulis okay, yang ni original okay, yang ni kita print out kan original array A. Kemudian kita print out kan console.log A lagi sekali. Tengok ada perubahan tak. Okay, yang ni saya hiddenkan dulu. So let's say saya kata data sama dengan M. Bila kita refresh, nampak data tu tak jadi M. Dia bila kita console log A, dia keluar ABCD kan. Lepas tu kita nak override data ni. Data ni kita tulis M. Dia still jadi ABCD juga. Sebab yang value data ni bukan A. Dia dah separated. So dia bukan A. So maksudnya kita tak boleh nak ubah array tu duduk dalam, tak boleh ubah array tu dalam for each. Sebab value tu dah separated. Berbeza pula dengan kita punya for each. Okay, for each kita boleh ubah value tu. Let's say cakap A, I. Maksudnya A bagi indeks 0 ke 1 ke 2. Okay, kita nak ubah kepada M. Okay, so bila saya console log bawah ni, console.log A, saya refresh, maka semua value A tu jadi M. Sebab kita boleh ubah value dia. Okay, so inilah perbezaan antara for each dan juga for loop dalam JavaScript. Semualah sama, dalam PHP pun sama. PHP pun sama. Selalu kalau dalam for each, value dia memang dia dah separated. Kita panggil macam virtual value of A tu tadi. So maksudnya anything yang happen pada data tidak mengubah value asal A. Tetapi dalam for, dia akan mengubah value. Memang ada some certain cases dalam programming ni kita nak buat logik, nak ubah value, ada yang tak nak ubah value. So terpulang kepada programmer lah pada masa yang dekat sini buat coding tu. Okay, so ini adalah basic untuk JavaScript. Kita akan jumpa video akan datang untuk integratekan HTML dengan kita punya JavaScript pula. Okay, jumpa pada video yang akan datang. Thank you.